murid yang dikasihi sekalian. Yang berhormat, saya juga mengucapkan terima kasih kerana Yang Berhormat dapat bersama-sama dengan kami. Walaupun jawatan saya pengetua, ya, Tuan Jemaah, tetapi hari ini ramai ketua-ketua jabatan yang datang mengulu, ya. Yang Berhormat Datuk Khairul, Yang Berhormat Ustaz Hassan Ahli Parlimen, Datuk Khairul sudi bersama-sama dengan kita. Saya juga kagum seperti kata Tuan Pengarah, kelainan yang dicipta. Ini yang harus ada dalam kalangan kita, khususnya dalam konteks baling. Untuk kita, bukan sahaja untuk kita lebih baik ataupun dinamik, tetapi untuk kita membuatkan diri kita sentiasa teruja di dalam kerjaya setiap organisasi atau jabatan. 2 hari lepas, Tuan OCPD jumpa saya, Tuan Pengarah. Hari ulang tahun APM dan Hari Polis sedunia bersilih sehari. APM 24 Mac, Polis 25 Mac. OCPD kata apa? Dia kata saya nak buat Hari Polis peringkat daerah sebelum puasa. Saya kata, dekat doang lah, nak buat apa sih? Dalam bilik, saya nak buat 10 hari bulan, Hari Polis ke-217. Solat subuh seperti Jumaat. Saya tepuk meja Yang Berhormat. Kursi duduk tu. Saya tahan dengan cakap banyak, aku setuju Sultan Fatih. Jadi kalau kita tanya Yang Berhormat hari ni pun, Yang Berhormat tak sangka amal dia macam ni. Datuk Khairul pun tak percaya. Jadi kita kena ada. Cuma tak syok kami duduk kan, anak murid semua budak beri ya. Tak puas lah. Saudara-saudari, saya ucapkan tahniah kepada APM, Tuan Pengarah, APM daerah. Bukan sahaja pasal majlis pada hari ini, jemput saya mai, jemput Yang Berhormat, ketua-ketua jabatan yang lain. Tetapi APM saya duduk Sabtu lepas, saya baru 4 bulan Tuan Jemaah, 4 bulan sebagai DO sini. Tetapi APM tidak pernah meletakkan diri saya dalam keadaan kekhawatiran. Saya sentiasa berasa yakin kerana ada APM baling yang sentiasa tuntas. Baik dari segi laporan, baik dari segi gerak kerja, baik dari segi kecepatan, ketangkasan dan menyediakan laporan. Saya mewakili Yang Berhormat, mewakili ketua jabatan, mewakili ahli-ahli bersekutu, merakamkan ucapan tahniah kepada semua APM diketuai oleh Lieutenant Colonel Pengarah, Saudara Faizul dan semua anggota APM. Saya penuh percaya dan yakin insya-Allah inilah tim kita. Tim kita untuk kita harungi 2024 ini. Tadi Tuan Pengarah beritahu saya, kata sahabat saya Ketua APM di Langkawi, Tuan Shah Fikri akan bertukar. Ya? Saya dapat bayangkan bagaimana 1 tahun 8 bulan Yang Berhormat saya dengan Kapten Shah Fikri. Bayang dengan cerita laut, dengan cerita gunung, dengan cerita pelancong. Tiba-tiba beliau nak bertukar ke Putrajaya. Inilah kenangan bila kita bekerja dalam satu pasukan. Kekuatan yang kita bina, kita serlahkan melalui permuafakatan kita. Hari ini pun bila ketua jabatan, saya terkejut Dr. Siva. Dr. Siva ni pengarah hospital, bila dia ada biar betul kan. Saya tak tahu lepas ni Puan Sharifah dia atok AJKM pula, dia buat macam mana tak tahu. Ni hari ni tengah sekolah kan. Puan Sharifah pun dia kreatif juga. Apa pun
Yang berhormat tuan-tuan saudara-saudari yang saya berkasihan, sebagai pegawai daerah, mewakili juga ketua jabatan, insya-Allah apa yang kita buat ini berbekalkan kepada ataupun daripada keikhlasan kita. Sebab itu saya nak kongsi pada petang ini, saya nak kongsi sedikit satu cerita depan Ustaz Hasan. Ustaz Hasan ni saya ikut dia bersama turun ke daerah kampung-kampung tuan-tuan. Jumpa orang tu, jumpa orang ni, semua main aku. Yang berhormat, ada panggil Ustaz, kenal tak saya? Lain kali tanya, saya perasan tak perasan, saya anak murid Ustaz. Nak cakap cerita ni pun saya seria orang ni. Tapi kalau tak betul, tak payah buat betul saya. Cerita ini berlaku pada petang hari. Cerita berlaku pada petang hari. Para sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkumpul macam ni. Duduk macam ni. Bila duduk, Umar kata, wahai para sahabat, lah ni aku nak ajak hampa semua, mai kita lawan angan-angan. Nabilah nak angan-angan. Sayyidina Umar Al-Khattab ni orang yang dikenali sebagai paling bengis, paling garang, paling menakutkan. Semua kita tahu. Betul ya Umar? Dia ajak kawan-kawan main pakat berangan-angan. Apa yang hampa nak dalam hidup? Macam kita buat ni LDK, satu grup hidup. Satu grup. Maka satu grup pembincang duduk semua. Kita biasa main benda. Aduh lah. Okey, satu grup ni pun cerita. Wahai Amirul Mukminin, angan-angan kami adalah untuk memiliki ladang kurma seluas mata memandang. Grup lain kata pasal apa? Kerana kami yakin bila kami memiliki ladang kurma seluas mata memandang, kami akan dapat membekal makanan kepada umat. Boleh keluar zakat, kaya. Ladang kurma seluas mata memandang. Habis satu grup. Mai grup yang kedua. Cik Amran nak apa? Angan apa? Grup yang kedua kata, Amirul Mukminin, kami nak ada unta sejauh mata memandang. Ada jalan ni nampak unta. Pasal apa? Kami boleh bayar zakat kepada kerajaan banyak. Makanan, tentera. Grup yang ketiga kata kami tak mau dua tu. Kami nak ada emas dan permata biar banyak. Inilah fixed deposit, simpanan tetap kepada umat. Ada lagi hak jalan. Habis. Bila habis Puan Syarifah, semua tertumpu kepada Umar Al-Khattab. Wahai Khalifah, kami telah menyatakan angan-angan kami. Sekarang kami nak dengar, apa angan-angan kamu? Saya putar balik sikit lah Ustaz no. Yang orang semua para sahabat ni dah cerita habis. Sekarang nak tanya Sayyidina Umar, apa yang Umar nak? Umar diam tepat. Dan pada ketika itu Umar panggung kepala. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab kata, aku membayangkan dalam hidup aku ini, aku ditemani, ada di sisi aku watak-watak manusia seperti Abang Bahari. 3 manusia. Siapa 3 manusia tu Pak Long? Anak murid tadi panggil Pak Long. Omar kata, yang pertama aku mengimpikan manusia seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada handphone search kan? Siapa? Omar kata, aku nak ada sahabat, teman
ahli pasukan aku, tim aku, seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa Puan Selepas Abu Ubaidah? Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, Umar kata, kalau dia ada sekarang, aku akan calonkan dia sebagai khalifah selepas aku. Abu Ubaidah ni meninggal pada usia 33 tahun. Pasal apa Umar suruh Abu Ubaidah? Pasal Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah manusia yang paling boleh dipercayai di dalam sejarah zaman khalifah. Anak-anak boleh search dekat Google, cari sekarang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dapat anak-anak? Dapat jumpa? Tak bawa. Tak bawa. Oh, cikgu tak bagi. Cikgu mana yang tak bagi? Cikgu apa matematik? Disiplin. Mana cikgu disiplin? Oh, cikgu disiplin misal panjang. Pengetua pun tak bagi. Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah sahabat yang paling amanah. Baca tengok. Kalau tak bawa handphone, anak-anak yang tak bawa handphone hari ni, balik lagi. Tengok Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang kedua, Umar kata, aku nak orang yang ada sebelah aku, orang yang ada belakang aku, depan aku, adalah seperti Muaz bin Jabal. Muaz, M-U-A-Z, J-A-B-A-L. Pasal apa Muaz bin Jabal? Umar kata. Umar tak cerita siapa. Tapi para sahabat semua tahu. Umar hanya menyebut nama Muaz bin Jabal. Kerana Muaz bin Jabal ini adalah sahabat yang paling tegas, paling clear. Benda ini benar, benda ini tidak benar. Benda ini betul, benda ini tidak betul. Benda ini boleh, benda ini tidak boleh. Dia menasihati para sahabat, menasihati Umar, mana benda yang betul, mana benda yang salah. Itu Umar. Sahabat dia baru dua. Seorang lagi siapa dia Ustaz? Tulis tak? Tak tulis pun. Allah. Yang ketiga, Cikgu Tamizi. Cikgu Tamizi cikgu apa? OPBD. Saya tak ada dekat PBD kan. Yang ketiga, Omar kata, seorang lagi manusia. Yang berhormat, kalau saya salah, saya tak ingatlah. Tetapi disebut dalam sejarah, dengan manusia inilah kemudiannya turun ayat Al-Quran yang menghapuskan penghambaan. Salim Maula Abu Huzaifah. Salim, S-A-L-A-M, anak-anak. Maula, M-A-U-L-A, Abu Huzaifah. Salim Maula Abu Huzaifah ini adalah seorang hamba abdi. Dia telah dimerdekakan oleh pemiliknya. Tetapi Salim Maula inilah dalam sejarah Islam disebut, dan Nabi pernah sebut, Umar pernah sebut, kalau nak tengok Al-Quran, tengoklah kepada Salim Maula Abu Huzaifah. Baik dari segi nahu dia, balaghah dia, apa pun ada kepada Salim Maula Abu Huzaifah. Ustaz yang berhormat macam saya Ustaz melawat dalam. Ini kata Umar. Umar tak mau ladang korma, tak mau unta, tak mau emas permata. Umar nak siapa? Nak watak-watak yang ada kepada tiga manusia yang telah tidak ada pada ketika itu. Jadi anak-anak, saudara-saudari sekalian, saya mengambil pengajaran kepada tiga ataupun kisah itu.
untuk kita kongsi pada petang ini. Ya. Satu, Tuan Pengarah APM, kita nak yang betul, tak betul. Yang kedua, kita boleh percaya maklumat. Dan yang paling ketiga adalah penguasaan. Salim Maula ni dalam sejarah Al-Quran, dia punca kehebatan sampai kepada hari ini. Tulis. Mai nak tulis lagi. Kalau ingat nama. Jadi saudara-saudari yang berhormat, Datuk Khairul, saya sengaja memilih kongsi cerita ini walaupun nampak serius, tetapi dalam kerja buat kita. Macam minggu lepas saya pergi melawat hospital Dr. Siva. Ya, Dr. Siva. Kita harap insya-Allah dalam tempoh terdekat bangunan baru hospital Baling dapat buka. Bila buka hospital Baling ni, saya katakan Dr. Siva akan menguruskan bangunan pertama dalam daerah Baling yang ada lift. Yang bermaksud bangunan pertama dalam daerah Baling yang ada lift. Cikgu tanya betul. Saya pernah bekerja di Padang Terang. Pada tahun 2010, Padang Terang, jangan bercerita kat orang Tuan Rang tak no. Padang Terang masa tu Datuk Khairul baru mula pasang traffic light. Betul ya bang? 2010 Kuala Nerang baru buka KFC. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sale KFC Kuala Nerang paling tinggi dalam Malaysia. Orang Kuala Nerang terkejut, beli. Dr. Siva akan buka lift yang pertama dalam Bali. Tetapi anak-anak semua yang ada ni kena mengaji bab lift pula. Yang ni yang saya katakan Salim Maula Abu Khuzaifah. Kena tahu. Kata macam mana nak selamat. Saudara Faizul nak kena prepare tim lift macam mana. Lift sangkut di antara tingkat 1 dengan tingkat 2. Nak buat macam mana? Tu Tuan Haji Me'e. Tuan Haji Me'e Padang, Cikgu Me'e semua lagi ahli majlis belakang. Macam mana nak buat? Itu tadi. Ya? Itu. Dan saya memuji, saya ambil contoh itu. Macam saya ketemu Muaz bin Jabal, menyatakan yang hak dan yang batin. Yang pertama, Abu Ubaidah ajarlah kita kena boleh buat apa saja laporan kita, khususnya APM. Macam Tuan Pengarah tadi, tragedi Ibu ini, kita boleh bagi benda, boleh bagi laporan, boleh bagi apa saja sebagai sesuatu yang boleh orang percaya, orang yakin dengan kita. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, saya ingat setakat itu saya nak kongsi pasal cerita Omar Al-Khattab. Balik tolong ni, anak-anak balik tolong buat bacaan. Ya? Boleh no? Boleh? Yang berhormat Datuk, saudara-saudari yang saya kasih sekalian, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada pihak APM, Saudara Faizul yang menjemput, dan kepada penerima anugerah cemerlang kita ucapkan tahniah. Kepada kawan-kawan yang akan menamatkan perkhidmatan pun kita ucapkan tahniah dan terima kasih. InsyaAllah kerja-kerja kebaikan ini jangan tamat dengan usia. Kita mesti mempertahankan apa yang selalu disebut oleh tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita, iaitu fastabihul khairat. Apa dia fastabihul khairat? Kita berlumba-lumba berbuat kebaikan.